Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama kita dapat hadir dan sama-sama kita dapat berkumpul dan sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada malam ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu 'ala niran." Atau maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan, "Man fariha bi dukhuli Ramadan," barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya, jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Riwayat An-Nasa'i. Hari ini kita berada di 15, 16, 17 Sya'ban. Maknanya kita lagi 2 minggu lebih kurang kita akan bertemu dengan bulan ini, bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan merupakan bulan yang terbaik, bulan yang terbaik untuk kita memperbaiki diri kita, iman kita, akhlak kita di bulan Ramadan. Kalau kita nak bandingkan 11 bulan yang lalu tuan-tuan, ataupun sebelum bulan Ramadan, maka dia agak beza dengan bulan Ramadan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bulan Ramadan ini sebagai tetamu kita, sebagai tetamu kepada orang-orang yang beriman. Ada di antara manusia yang menyambut Ramadan ini dengan sambutan yang baik dan menghormati bulan ini, bulan Ramadan. Dan ada sebahagian yang lain tuan-tuan yang enggan menerima bulan ini dengan baik. Ada dua jenis manusia. Ada jenis manusia suka sangat hadirnya bulan Ramadan. Ada satu manusia lagi pula, dia kata, Allah, habislah, habis. Dia kata habis, belum puasa ni habis. Dia enggan untuk menerima bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Dalam suatu hadis juga, apabila datangnya bulan Ramadan, bagaimana seruan malaikat pada bulan ini, pada bulan Ramadan. Cuma kita tak dengar tuan-tuan. Tiap-tiap tahun seruan ini disebut oleh malaikat dengan katanya, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Nabi beritahu tentang bagaimana seruan malaikat di bulan Ramadan, iaitu kepada mereka-mereka yang ingin mencari kebaikan di bulan Ramadan, terimalah bulan ini. Ini bagi mereka yang kita sebut tadi, yang menyambut bulan Ramadan dengan sambutan yang, ataupun memuliakan bulan ini, Aqbil. Seperti mana yang tuan-tuan juga maklum, bulan Ramadan merupakan bulan yang disebut oleh Nabi bulan Musawah. Musawah, itu bulan yang ada padanya simpati kepada orang lain.
Tuan-tuan simpati tak bulan Ramadan ataupun berbanding dengan bulan-bulan yang lain? Betul tuan-tuan Bulan Ramadan ni kita simpati dengan orang lain. Simpati tengok anak kita puasa pada pagi, bangun, suruh bangun puasa juga. Tak boleh satu hari, setengah hari pun tak apa. Simpati kita dengan dia lah. Tapi nak kata macam mana arahan Allah, arahan agama, mendidik dia supaya besar esok dia memahami konsep ini, tata cara ini. Sian tengok bini, simpati tak? Bangun pagi pukul 4 kita tidur lagi tuan-tuan. Kita sedap tidur lagi. Bangun dia untuk keluarga dia, sahur. Bangun, kita susah agak nak bangun. Bangun 3-4 kali dia suruh bangun. Bangun sahur katanya. Dah lah bangunkan suami, bangunkan anak lagi. Sabar, simpati tak? Simpati tuan-tuan. Ya Allah. Dengan orang lain di pejabat misalnya, simpati tak tuan-tuan? Betul lah kerja-kerja juga kan. Tapi kadang-kadang itulah, tengok kawan-kawan yang berpuasa letih tuan-tuan sampai kadang-kadang mesyuarat bulan puasa pun dibatalkan. Sampai begitu. Ditangguhkan, lepas raya pun sambung mesyuarat. Simpati kita sebab apa? Mesyuarat tak ada makan. Biasa mesyuarat ada makan. Ini semua tuan-tuan simpati. Simpati dengan orang lain. Kutipan Ramadan misalnya, simpati kita dengan orang lain nak buka puasa. Tambah pula masjid tuan-tuan ini masjid tepi jalan kan. Kemungkinan tuan-tuan ni pengunjung akan ramai. Yalah balik kerja ataupun nak datang sini untuk berbuka puasa, dan insya-Allah ada sinar di hujung terowong tuan-tuan buka puasa ni insya-Allah. Janji dah lah, saya bukan yang menetapkan ketetapan itu, tapi insya-Allah ada sinar lah. 23 hari bulan ni insya-Allah ada sinar di hujung terowong. Di hujung terowong insya-Allah ya. Begitu tuan-tuan bulan Ramadan ini, bulan simpati. Kutipan Ramadan, masya-Allah. Walaupun Covid tuan-tuan ni dah 2 tahun pandemik ini, tapi derma untuk Ramadan ni macam biasa tuan-tuan. Macam biasa. Tahun lepas yang tak ada makanan pun orang bagi juga. Simpati kepada masjid dan surau. Begitu juga bulan Ramadan ini, kata Nabi, bulan sabar. Beda kita sabar, kesabaran kita saat kita berada di bulan puasa. Sabar kita pada pagi sampai pukul 7. Tahan tuan-tuan tak makan, tak minum. Tahan kita dengan perkara yang dilarang oleh agama ni, kita tak buat. Bulan yang lain tuan-tuan, kadang-kadang kesabaran ini kita pun tak boleh sabar. Kalau kita memandu contohnya, kalau ada pemandu lain dia potong queue bulan puasa ni, kita pun Allah, okeylah tak apalah, jalanlah. Gitu ya. Sebiji kereta, 2 biji kereta, sampai 10 kereta pun jalanlah. Bulan puasa punya pasal lah bang, tak nak gaduh-gaduh lah. Tapi lepas puasa kau potong 1 kereta, siap kau. Gitu marah kita tuan-tuan. Sabar betul. Memang bulan Ramadan bulan yang sabar. Sebab nak beki diri tuan-tuan. Nak beki diri ni bukan mudah. Sehari 2 nak beki diri ni bukan mudah. Dia mengambil masa. Mengambil masa untuk nak beki diri. Begitu juga bulan Ramadan yang disebut oleh Nabi SAW bulan rahmat. Apa makna rahmat tuan-tuan? Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Di antaranya apa kebaikan tuan-tuan? Bagaimana Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita saat kita berada di bulan Ramadan. Itu yang kita doa, wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan. Walaupun sehari pun tak apalah tuan-tuan, jika ditakdirkan kita dijemput oleh Allah Ta'ala pada saat itu. Sebab kata Nabi SAW, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kita puasa dengan penuh keimanan, tunduk dan patuh perintah agama ini, betul dan juga nak cari keridaan Allah. Tak lain tak bukan tuan-tuan, puasa ni nak cari keridaan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan, ugi kepada mereka-mereka yang apabila saat datang di Ramadan dia buat dek je. Dia tak ambil kisah. Sama katanya bulan Ramadan dengan bulan yang lain ni sama je. Tak ada bedanya. Ini tuan-tuan, bagi mereka yang menyambut Ramadan begitu, maka orang ini dianggap orang yang TKO lah, senang lah. TKO dalam ibadah Ramadan. Sebab dia kata sama je. Itu yang kadang-kadang tuan-tuan kita puasa,
Dia pun macam puasa juga, sahur, tapi pukul 8, pukul 9 dah ada belakang kedai lah. Belakang kedai. Pukul 8, pukul 9, pukul 10 tu dah ada belakang kedai. Nah, ni bagi mereka-mereka yang gagal ketika berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Disebut tadi mereka yang gembira hadirnya bulan Ramadan ini. Jadi kegembiraan ini tuan-tuan bukan sekadar ucapan sahaja, akan tetapi ia perlu dibuktikan dengan perbuatan. Macam iman juga tuan-tuan. Iman ni setakat kecek, setakat menyatakan dia beriman kepada Allah tak memadai, malah dia kena af'al bi jawarih. Dia kena buktikan yang iman dengan mulut tadi, dengan kenyataan tadi, dengan kata-kata tadi, dengan perbuatan dia. Mata dia beriman, mata pun beriman, maknanya tak tengok perkara-perkara yang dilarang oleh agama misalnya. Tangannya beriman, tak melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kakinya beriman, kemaluannya beriman. Mulutnya juga tak leza. Mulut dia juga macam tak ada insurans ketika bercakap. Mulut kena ada insurans tuan-tuan bercakap. Jangan koddan je. Itu namanya af'al bil jawarih, beriman dengan menunjukkan bukti yang seluruh anggotanya benar-benar beriman kepada Allah. Jadi puasa pun begitu juga. Yang dikatakan dibuktikan dengan perbuatan ini, yang pertama tuan-tuan yang mudah kita nak faham, pertama sekali iaitu mengingati kembali dan juga memahami cara-cara pelaksanaan ibadah Ramadan. Kalau kita benar-benar gembira je tuan-tuan nak sambut Ramadan ni macam kita sambut raya. Sambut raya bang, tempah baju pun dah penuh lah tuan-tuan. Betul lah? Ke boleh lagi? Ada kedai kata dah penuh lah bang, minta maaf. Baju raya belum puasa lagi bang, nak tempah baju pun dah penuh. Suka kita ya Allah saat walaupun sehari pagi raya kita nak pakai, kita nak pergi semayang dengan pakaian yang baru ini tuan-tuan. 2 bulan sebelum tu kita dah siap siaga dah. Allahu Akbar. Ni tanda gembira bulan Ramadan. Kita kena buat revision balik, kita kena tengok balik ibadah ini, supaya saat kita menghadapi bertemu dengan bulan Ramadan kita dah mempanggil siap siaga dah. Terutamanya dari segi hukum hakam lah. Mungkin kita lupa tuan-tuan, dia datang setahun sekali kan. Ramadan datang sebulan setahun, setahun sebulan. Kadang lupa, kadang tak ingat, kadang alpa, ingat tapi tak saya nak buat. Ibadah Ramadan yang datang setahun sekali ini. Jadi kalau nak membuktikan kita ini benar-benar gembira dengan perbuatan, kita kena memang buat revision balik. Contohnya rukun dalam puasa ini. Agaknya kalau kita tanya pada malam ini rukun puasa dia berapa tuan-tuan, saya ingat pun kita pun mungkin krik jugalah nak jawab. Ingat Ustaz tapi lupa. Tak apalah. Ini nak ingatkan balik ni. Tuan-tuan kena buat, bukan tuan-tuan semualah, saya pun sekali buat revision balik, tengok balik. Rukun puasa tambah pula. Rukun ini melibatkan rukun asas, foundation dalam ibadah puasa. Kalau kantoi, dia akan jadi kantoi semua tu. Puasa kita kantoi semua, akan kantoi. Contoh niatlah, niat. Ingat saya masa kecil, saya ingat tuan-tuan pun begitu juga. Tiap-tiap malam mak ayah ingatkan, niat ya besok puasa nawaitu saumaradin. Nawaitu saumaradin. Hari-hari tiap-tiap malam sebelum tidur tuan-tuan diingatkan niat berpuasa setiap hari. Sebab ni rukun. Kalau kita tak niat, maka tak sah kita punya puasa. Ingatkan diri, ingatkan anak, ingatkan isteri. You dah niat ke belum? Belum lah bang. Niat. Itu yang lepas mayang tarawih kan. Niat puasa esok hari katanya. Niat puasa esok hari. Sebab dalam niat ini, seperti mana yang tuan-tuan juga maklum, dia ada niat yang sebulan terus. Boleh tuan-tuan kita niat puasa sebulan terus. Kot-kotlah hari kedua, hari ketiga takut terlupa. Maklumlah kita sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, terlupa kita nak niat. Jadi kalau kita terlupa nak niat, dah kita niat sebulan pada awal Ramadan, maka
kita punya puasa itu dikira sah. Itu dah kena tahu tu. Kalau terlupa, kalau ingat memang kena tiap-tiap malam kita kena memperbarui niat. Ini dalam mazhab kita Syafi'i lah. Tiap-tiap malam memang kita kena niat. Jika terlupa, ingat tuan-tuan, malam pertama saja, malam pertama, malam kedua dah, malam kedua baru nak sebut, baru nak baru nak niat, itu tak jadi tuan-tuan, sebulan. Ini tengok balik tuan-tuan, tengok balik, ataupun tuan-tuan kalau nak bertanya dengan para asatizah di tempat lain juga boleh tentang perkara ini. Begitu juga tuan-tuan dengan dia punya rukun tadi, syarat dia. Nak puasa ni pun dia kena ada syarat, bukan main melanggar je. Macam anak kecil kan, dia kena, memang kita didik dia. Tapi kadang-kadang anak ni dia tak cukup syarat lagi. Tapi demi untuk nak mendidik, tak apalah, kalau dia tak boleh puasa suatu hari, jangan paksa lah tuan-tuan. Kalau dia boleh sahur tu pun dah kira alhamdulillah lah tuan. Boleh sahur tu pun alhamdulillah lah bang. Kalau boleh puasa setengah hari pun dah alhamdulillah. Kita nak didik dia. Memang dia tak cukup syarat lagi kan, dia budak lagi kan. Tapi demi untuk nak mendidik dia supaya dia terbiasa dengan ibadah ini dalam hidup dia. Begitu juga dengan peradaban puasa. Sebab peradaban ini juga dia akan menambah nilai dalam ibadah kita. Jangan banyak bercakap bulan puasa. Bulan puasa ni waktu tu lah dia nak bercakap banyak. Apa lagi nak cerita? Cerita dia raya kau balik kampung kan? Raya balik kampung kan? Raya kau di sini, macam-macam ceritalah, tak apa, jadi masalah tuan-tuan. Jangan buang masa dalam ibadah Ramadan, sebab dia mari setahun sekali tuan-tuan. Jadi peradaban ini kena tengok balik. Jangan kita buang masa, jangan kita cakap banyak, jangan kita tidur banyak. Sebelum puasa ni tidur di antara satu, orang panggil agenda. Agenda bulan puasa, memang sedap tidur tuan-tuan saat kita lapar. Tambah pula puasa tahun ni hari pertama dia hari Minggu bang. Allah, memang tepatlah Ustaz, hari Minggu. Puasa pertama kita insya-Allah ru'yah dan hisab. Dihisabnya pada hari Minggu. Allahu akbar tuan-tuan. Malam kita tarawih hari Minggu, hari pertama kita berpuasa. Masya-Allah, masya-Allah lah. Begitu juga tuan-tuan, perkara yang melibatkan pembatalan puasa itu juga. Tengok balik. Yang RTK, PCR, Ustaz saya COVID ni channel ni, batal ke tak batal? Tengok balik, tanyalah tuan-tuan. RTK, PCR seumpama dengannya, adakah ianya membatal puasa ataupun sebaliknya? Tengok balik. Itu juga perkara-perkara yang makruh. Kalau boleh perkara makruh ni tuan-tuan jangan dibuat. Walaupun sah ibadah kita, tapi makruh ini perkara yang dibenci. Kalau boleh batal apa ni tinggalkan. Contoh tuan-tuan berkomo-komo secara berlebihan misalnya. Tuan-tuan bulan puasa ni tekak kering bang, mulut kelat bang. Tengok air pipe tu, ya Allah punya macam sedap lah tu. Tengok pipe tu tengah hari panas tu tuan-tuan, air pipe tu. Tengok dia macam tenun jauh tuan-tuan. Kalau aku boleh telan air ni, aku telan air ni. Jadi saat kita berkomor, pastikan komor-komor yang biasa, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui, kadar je. Itu juga dengan mandi. Ini semua biasa berlaku setiap tahun tuan-tuan. Boleh mandi tak belum puasa? Mandilah bang. Tak mandi busuk badan. Mandi balik kerja. Kita biasa satu hari 2 kali kan, ke 3 kali. Kalau musim panas ni 3 kali Ustaz. Malam pun mandi juga sekali. Panas katanya. Tak apalah. Terutama yang belah petang tu. Okeylah pagi, memang pagi ataupun petang, memang kena mandi, kita nak pergi kerja. Biarlah tuan-tuan tambah pula waktu petang. Biarlah mandi kadar biasa. Mandi kadar biasa. Biasa 5 gayung je lu. Satu hari 5 gayung. Jangan ditambah daripada 5 ke 10 gayung. Bulan puasa bang, kalau mandi memang best. Tambah pula waktu petang balik kerja, panas-panas badan tu kan, kena kat shower tu, kalau boleh nak duduk atas shower tu 2-3 jam duduk. Kalau ada tap lagi dah syok bang. Kalau ada tap, siapa rumah ada tap, rendam dalam air ni memang syok bulan puasa. Siapa ada kolam rumah dia, lagi syok. Kalau kolam tuan-tuan, berendam ni memang syok. Jadi tuan-tuan, ini semua perkara yang boleh menjadi makruh saat kita berpuasa di bulan
Ramadan. Begitu juga dengan zakat fitrah tuan-tuan ya. Zakat fitrah. Makan gaji kat sini, bayar sini. Makan gaji di sini, bayar di sini. Jangan bayar di tempat lain. Makan gaji di sini. Dan saat kita nak bayar zakat juga fitrah ini, kalau boleh bayar awal. Budaya kita ni disuruh tak apalah awal lagi. Lepas 1 Ramadan. Betul bang, kalau terlepas pandang besok 8.30 imam nak naik, waktu tu kau beratur dengan Bangladesh sekali. 8.30 pagi awal tuan-tuan. Nak makan lontong, nak makan ketupat pagi tu kan, nak serika baju, nak pakai baju. Kadang-kadang tak sempat. Masjid pula kadang-kadang yalah kereta banyak. Waktu itulah nak bayar zakat. Betul, afdal memang kita bayar hujung-hujung, betul, kita nafikan. Tapi dalam suasana kita hari ini, kalau boleh lah senang bayar awal, senang tutup mata. Jangan sampai kita tak sempat untuk membayar zakat. Itu yang kita jumpa every year. Setiap pagi hari raya memang kita akan melihat Tok Amil tu pening kepala tengok 100 orang ni dah pukul 8.25 lagi 5 minit ni. Kalau Amil bijak, pernah yang saya nampak tuan-tuan, dia kata okey, niat ramai-ramai katanya. Niat ramai-ramai bayar zakat. Dah tak sempat bayar seorang-seorang. Dia suruh okey niat. Lepas kau niat, kau masuk dalam tabung ni duit zakat, jangan tak bayar. Kalau ada baki, tak ada baki, nasib lah tuan-tuan. Waktu tu nak tengok baki lah kan, itu ini dan sebagainya. Baik, begitu juga zakat fitrah ni tuan-tuan. Kita nak bayar tu pun kita kena ada sedikit ilmu pengetahuan. Yang kita nak bayar ini ialah orang yang di bawah tanggungan kita. Orang yang di bawah tanggungan kita. Ada pernah tuan-tuan saya menjadi amil, seorang abang ni dia bayar zakat. Dia kata 30 kepala. Saya tahu 30 kepala banyak tu. Banyak tuan-tuan yang biasa jadi amil, kalau 30 nak bayar tu banyak tuan-tuan Saya kata 30 ni isteri 4 ke? Isteri 4. Tidak, isteri 1 ke? Tapi 30 kepala. Boleh saya tanya bang, 30 kepala tu kepala apa? Banyak tu. Dia kata kepala kucing. Sebab kucing juga di bawah tanggungan saya kena bayar. Oh ya ke? Baru saya tahu kucing pun kena bayar. Nasibnya tak ada itik, tak ada ayam. Ingat tuan-tuan ni, nak bayar zakat ni kepala manusia. Kepala manusia yang hidup di bawah tanggungan kita. Walaupun itik ayam tanggungan kita, itu bukan kepala manusia. Itu binatang namanya. Walaupun kucing, dah dia nak bayar, kita nak bayar juga. Okey lah, nak bayar, bayar je lah. Kita kata tak, jangan bayar sebab itu bukan manusia. Dia nak bayar juga, terima je lah tuan-tuan. Dia anggap sedekah lah, jadi sedekah. Kalau tak tepat, dia jadi sedekah. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Itu yang pertama, kena revision balik tentang hal ini. Semua kita insya-Allah masuk besok bulan Ramadan, kita dah tak ada pening kepala mengenai dengan hukum hakam ini. Kita dah lalui selama 15 hari ini. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua iaitu mengambil tahu peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan. Kalau benar-benar kita gembira nak sambut Ramadan ini, kita kena ambil tahulah tuan-tuan peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan ini. Baru kita ada semangat saat kita nak puasa. Macam orang patriotik lah tuan-tuan nak sampai 31 Ogos tu, siapa yang bekas tentera ke apa polisnya, dia akan terasa lain tuan-tuan. Patriotik ni rasa lain. Saya tak rasa, saya tahu cuti lah tuan-tuan. Kita bukan jiwa patriotik. 31 Ogos ke apa kan namanya, macam biasa je. Tapi bagi jiwa yang patriotik ini, kadang-kadang ada setengah mereka itu malam tu dia pakai baju askar dia. Dia pakai baju askar. Dia pakai baju askar, dia pakai dia punya macam cap lah apa sebagainya. Walaupun dah pencin askar, dia rasa macam wah, hari kebesaran ni kita kena raih. Betul tuan-tuan dalam bulan puasa Ramadan ini banyak peristiwa yang berlaku yang perlu kita kena tahu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bulan ini bulan yang terlalu istimewa kepada kita umat Islam. Terlalu istimewa bulan ini. Di antaranya tuan-tuan, turunnya Al-Quran. Baik, ini yang pertama.
Jangan sampai orang tanya kita, Mat, Ramadan ni Al-Quran ni turun bila, Mat? Aku pun tak tahulah. Jangan begitu tuan-tuan, kita orang Islam. Jangan sampai tak tahu peristiwa yang berlaku di bulan mulia ini. Jadi turun Al-Quran berdasarkan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah, jadi bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Jadi mulialah bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan ini, bulan Ramadan. Bukan setakat Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Al-Quran itu sendiri yang begitu hebat. Hudal linnas. Al-Quran ini sebagai huda, sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai pedoman kepada manusia, sebagai pengajaran kepada manusia. Itu yang kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan sesatkan dia. Nampak betapa mulianya Al-Quran dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan. Jangan kita guna pakai benda yang lain selain daripada Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan sesat baratkan kita dalam kehidupan ini. Wa bayyinatin minal huda, dan juga penjelasan kepada petunjuk tersebut. Apa makna penjelasan terhadap petunjuk tersebut? Al-Quran ini, tuan-tuan, bukan sekadar kita nak tengok aja begitu. Rupanya Al-Quran yang dikatakan sebagai petunjuk ini, Al-Quran ini perlu dibaca. Nak dapat petunjuk, kena baca. Nak dapat petunjuk, kena tadabbur. Nak dapat petunjuk, berusaha untuk beramal dengan Al-Quran. Itu di barat, tuan-tuan, ya. Ini di barat. Al-Quran ini tak boleh tak boleh diletakkan, tak boleh dilihatkan dalam pandangan mereka, tuan-tuan. Kalau dilihatkan dalam pandangan mereka, orang kita pandang macam apa tu? Al-Quran. Oh, Al-Quran. Setengah orang barat ini, tuan-tuan, yang hebat ini, dia lihat benda Quran, apa ni? Dia pegang. Dia pegang. Yang ada terjemahan, tuan-tuan, dia pegang. Lepas dia pegang, dia baca. Lepas dia baca, biasanya akan mendapat hidayah. Ini Al-Quran ini, tuan-tuan, diturunkan dalam bahasa Arab, tuan-tuan, bukan bahasa kita. Kalau kita baca, tak tengok makna, sampai bila kita tidak akan faham kehendak Al-Quran. Alhamdulillah, baca Al-Quran memang baik. Tapi yang nak namanya hidayah petunjuk ini, kita kena tengok makna Al-Quran, barulah kita faham kehendak tu. Tuan-tuan beli rumah, beli kereta, perjanjian yang dia bagi kat kita tu bahasa Inggeris kan? Tuan-tuan baca tak? Saya pun tak baca, tuan-tuan. Saya tahu kereta keluar. Yang saya tahu dapat rumah. Dalam tu entah apa benda yang ditulis, kita pun tak tahu. Kita pun percayalah dengan apa? Dengan penjual rumah atau penjual kereta tu kan. Tapi nak cerita betapa malangnya kita ini, saat nak sign agreement pun tak tengok, tuan-tuan. Di Indonesia, saya difahamkan kawan apa ni cerita, perjanjian itu pun dalam bahasa Malaysia, tuan-tuan, supaya dipahami. Barulah kita tahu, rupanya insurans kereta ni yang kita kena ambil hari ni, tuan-tuan, insurans apa? Bencana alam. Bencana alam lah. Pentinglah bencana alam, kereta tenggelam lah, itulah ni, macam-macam boleh berlaku kan. Itu, tuan-tuan, kalau kita faham kehendak itu, maka kita akan lebih memahami makna Al-Quran. Jadi Al-Quran ini, tuan-tuan, kalau boleh begitulah, baca Quran, tengok terjemahan. Kalau boleh satu hari, yang ni paling minimum lah, tuan-tuan, satu hari 5 muka surat, satu waktu 1 muka surat. Cuba, tuan-tuan. Yang masih bertatih-tatih, no hal. Tak boleh nak tengok baca Quran, baca terjemahan dia. Dah ada lah, tuan-tuan, terjemahan dia. Kesusah nak baca terjemahan ni. Mudah lah, tuan-tuan, sekelip mata kita boleh baca. Pandang kelih tepi pun kita boleh baca. Bahasa kita lah, tuan-tuan. Bayangkan kalau satu hari 5 muka surat kali dengan sebulan, dia ada 150 muka surat
beserta dengan terjemahan. Masya Allah. Kali dengan 4 bulan, 150 kali dengan 4, sudah ada 600 muka surat Al-Quran yang dah kita baca beserta dengan terjemahan. Berapa muka surat tuan-tuan Al-Quran? Soalan cukup mas. Berapa muka surat dalam Al-Quran? Kadang kita baca tapi tak tengok muka surat. Surat khabar Mingguan Malaysia ada berapa muka surat? Dia ada lebih kurang 604. Maknanya setiap 4 bulan khatam satu Al-Quran beserta dengan terjemahan. Allahu Akbar. Kejam kelip tuan-tuan ni. Nak tanya tuan-tuan, nak tanya diri saya lah. Adakah kita dah habis baca terjemahan Al-Quran? Macam tak ada je Ustaz. Macam tak ada. Tak apa, lepas ni kena ada. Bayangkan kalau 4 bulan, kalau apa tadi kita sebut 3 bulan, 4 bulan sekali khatam, maknanya kalau setahun dia ada 3 kali kita dah khatam beserta dengan terjemahan. Masya Allah. 10 tahun 3 kali 3 dah 9. 9 ni betul 9. Dah 9 kali kita khatam Quran bersama dengan terjemahan tu 5, itu 10 tahun. Kalau 20 tahun 30 tahun. Masya Allah tuan-tuan. Kalau kita kelih sekali Al-Quran ini, ditanya, kisah Nabi Ayub ni muka surat berapa surah apa senang je bang. Ni 20 kali khatam Al-Quran bersama dengan terjemahan ni. Takkan tak ingat? Surat khabar tuan-tuan, kita baca hari-hari. Kolom sukannya dekat mana? Depan ke tengah ke belakang? Jangan nipu saya pada malam ini. Tanya tuan-tuan, man to man, kolom sukan ni depan ke tengah ke belakang? Tuan-tuan takkan tak jawab, senyap je. Cuma tahu kan, cuma tak jawab je. Nombor ekor depan, tengah, belakang. Bang, nombor ekor tak tahu? Alhamdulillah tak tahu. Saya jawab ni, dia dekat belakang, walaupun saya tak tikam. Nombor ekor dekat belakang bang. Betul abang angguk betul lah ni. Dia sokong saya lah. Betul lah Ustaz. Nombor ekor saya tahu dekat belakang, walaupun saya tak beli. Kalau begitulah Al-Quran tuan-tuan, yang kita duk baca terjemahan sekali setiap hari tu. Allahu Akbar. Cerita pasal apa ni Arak dalam Al-Quran ni surah apa kacang lah kacang lah. Paling tidak pun congak-congak boleh jawab tuan-tuan. Paling tidak congak-congak boleh jawab. Jadi tuan-tuan, Al-Quran kalau boleh itulah yang disebut yang namanya hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, Al-Quran di bulan Ramadan ini, di antara peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan iaitu turunnya ataupun adanya malam Lailatul Qadar. Ingat balik, Lailatul Qadar ini tuan-tuan hanya ada pada bulan Ramadan saja, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Allahu Akbar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr hatta matla'il fajr. Allah Ta'ala menceritakan kelebihan Lailatul Qadar ini. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan berapa tahun tuan-tuan? 1000 bulan. Tuan-tuan kira lah sendiri. Banyak bulan tu. Berapa? 85 lebih kurang 80 lebih lah, 80 lebih. 84 ke 85. Bayangkan, satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 84 tahun. Ada satu hadis diceritakan tentang hal ini tuan-tuan, daripada Ibnu Abbas. Nabi diceritakan tentang bagaimana seorang pemuda Bani Israel berjuang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun di perbatasan. Lama tuan-tuan. Fi sabilillah.
Jadi Nabi kagum melihat pemuda ini. Hebat. Lalu Nabi berdoa kepada Allah supaya dikurniakan kehebatan yang 1000 tahun tadi diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberikan Lailatul Qadar, tuan-tuan. Badal, tukar daripada yang 1000 tahun. Kita nak duduk berjuang dalam hidup kita pun kadang-kadang, tuan-tuan, 10 tahun 20 tahun pun tak lagi lah, tuan-tuan. Pencen kita nak berjuang ni. Sebab Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, umat aku ni umurnya pendek, amalannya sedikit. Umur umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, 70, 80, biasanya lah, tuan-tuan. Biasa ni biasalah, puratanya. Tak 70, 80, 80, 90 lah, tuan-tuan. Betul lah. Tak 80, 90, 90, 100. 90, 100 pun dah tak lagi, tuan-tuan. Gigi dah habis dah, mata pun dah. Yang ni 50 pun dah pun dekat lah, tuan-tuan. Dah tak nampak lah. Penyakit datang, ya Allah. 3 serangkai semuanya. 60, 70, 70, 80 dah innalillah lah, tuan-tuan. Biasanya begitulah. Umur umat ini pendek dan amalan dia, ya Allah. Sembahyang maghrib tadi berapa minit, tuan-tuan? Sembahyang maghrib tadi berapa minit? 10. Bolehlah bagi can lah, setiap alam ni 10 lah bagi. Isyak 10 lah bagi can. Maknanya satu waktu secara puratanya berapa jam? Berapa jam? Tak sampai sejam. Tak apalah, kita bagi 1 jam. 1 jam secara solid kita beribadah kepada Allah. 1 jam kalau sebulan. Tidur lebih panjang daripada ibadah. Tidur berapa jam, tuan-tuan? Yang dewasa lah, jangan kita budak-budak. Tidur berapa jam, tuan-tuan, secara wajib? Ngakulah, tuan-tuan. Berapa jam, bang? 8. Awal-awal je 8. 8 jam, bang, tidur wajib. Purata sebulan 8 kali 3. Ya Rabbi, maknanya tidur lebih panjang daripada ibadat. Cuba kita puratakan hidup kita, tuan-tuan, dengan yang sejam tadi tu. Tak capai lagi yang namanya 1000 tahun tu. Doa nak syurga kan? Betul. Itu yang Nabi sebut. Umat ini umur pendek, amalan dia terlalu sedikit, lalu dikurniakan oleh Allah Ta'ala malam Lailatul Qadar. Rebutlah, tuan-tuan. Sekali, tuan-tuan. Itu pun Allah Ta'ala lah, Nabi SAW dah nyatakan. Dalam bulan Ramadan ini ada malam-malam ganjil kan, 20 malam, 10 malam yang terakhir, dan Nabi dah beri petunjuk dah, tuan-tuan. Malam-malam ganjil. Di samping itu dah Nabi beri petunjuk. Malam Qadar ini 27. Carilah. Jadi, tuan-tuan, kalau boleh tahun ni, tuan-tuan, kita bagi peruntukan masa kita untuk beribadah untuk kita di hadapan Allah, bukan untuk orang lain. Saya dulu pernah belajar di Arab, tuan-tuan. Masya Allah, budaya tempat tu memang saya pujilah. Malam 27 tu, tuan-tuan, keesokan harinya mereka dia cuti, tuan-tuan. Ambil cuti untuk Allah. Kita ambil cuti balik kampung. Betul lah, tuan-tuan, kita ada kampung, kita ada hal, kita ada kerja, cuti kita try tahun ni ambil cuti untuk Allah. Malam 27, tuan-tuan, kalau boleh lah kita berusaha beribadah sepanjang hari tu. Kalau tak ibadah, tuan-tuan, melongok pun tak apa. Bukan melongok, duduk pun tak apa. Yang penting nak tunggu Lailatul Qadar tu. Sampai begitu, tuan-tuan, nunggu nak cari itu. Allahu Akbar. Setahun sekali lah, tuan-tuan. Kalau kenalah waktu tu, tak kena selonggok gedebu, tempias pun alhamdulillah. Tempias kita pergi laluan sekejap, nanti kita sambung sikit lagi.
Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Baik, yang ketiga, peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan iaitu berlakunya satu peperangan yang pertama dalam Islam, iaitu peperangan Badar Al-Kubra yang berlaku pada 17 Ramadan. Ada kata ulama 17, 19, 21. Masya-Allah tuan-tuan, hebatnya peperangan ini yang berlaku di bulan Ramadan. Dan kita melihat bagaimana saat berlakunya peperangan itu tuan-tuan, bilangan umat Islam terlalu sedikit, 313 berbanding dengan tentera musuh seramai 1000 orang. Danlah bilangan tak cukup, kenderaan tak cukup, senjata tak cukup, malah tuan-tuan berlaku peperangan ini pada tahun 2 Hijrah di bulan Ramadan. Kalau kita fikir sejenak tuan-tuan, kalau kita nak buat kerja bulan Ramadan ni, kita kata kalau boleh tangguhlah. Ini berlaku peperangan. Berlaku peperangan ni tuan-tuan, akhirnya umat Islam mencapai kemenangan. Bila dia telik sebab apa menang tuan-tuan, rupanya dilihat iaitu puasa di bulan Ramadan. Maknanya puasa ni tuan-tuan memberi kekuatan kepada kita sebenarnya, umat Islam. Jangan kita sangka puasa ni betul lapar tuan-tuan, tapi jangan kita sangka lemah. Kita ni sebenarnya kuat. Orang berpuasa ni dia kuat. Kesihatan pun kan, setahun sekali kita puasa, setahun sekali kita puasa ni, dia akan menguatkan imunisasi badan tuan-tuan sebenarnya puasa ni. Itu kita puasa Isnin Khamis ni, dia nak minta kita punya perut, enjin ni stop. Enjin kereta kalau hari-hari bergerak punya tuan, kena servis juga kan. Ini servisnya ialah Isnin Khamis. Setahun sekali servisnya ialah sebulan. Kita akan rasa badan kita macam fit, sedap kan. Lepas kita puasa badan kita sedap. 1 Syawal, sebulan Syawal, lembang-lembang, lontong-lontong, habis tak fit dah. Itu yang ada puasa 6 kan. Jadi itulah tuan-tuan, dia punya kekuatan sebenarnya yang ada dalam Islam. Saat bulan Ramadan ini ialah puasa itu sendiri sebenarnya sangat kuat.
Jangan jadikan alasan tidur itu ini tuan-tuan ni dalam ibadah Ramadan. Puasalah. Itulah inilah. Banyak hal dalam syarat dia nak beribadah kepada Allah. 3, 4 tuan-tuan, ringkas-ringkasnya ialah peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan, iaitu pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah, yang berlaku pada tahun 9 Hijrah. Nabi diarahkan oleh Allah daripada Mekah, daripada Madinah balik kepada Mekah, buka kota Mekah tuan-tuan, yang berlaku pada bulan Ramadan, bukan kota Mekah. Nabi datang ke Mekah dalam keadaan toksir nak perang lah tuan-tuan. Datang nak buka Mekah, nak membersihkan Mekah. Nabi duduk 13 tahun di Mekah. Apa Mekah buat kat Nabi? Diambil harta orang Islam, ada yang diseksa dan ada yang dibunuh. Nabi masuk kat Mekah tuan-tuan, mereka nak kat kepala pun tak berani tuan-tuan. Bila dilihat sebab apa kat kepala pun tak berani, rupanya sebelum daripada itu ada satu peperangan yang begitu hebat, yang namanya peperangan Mu'tah di Jordan hari ini. Mu'tah, jarak dari Madinah ke Mu'tah tuan-tuan 1100 km. 2 kali balik Kelantan tu. Bukan naik bas express tuan-tuan Ya Rabbi. Bertempur dengan kuasa besar dunia pada saat itu, iaitu tentera Rom Byzantium. Kuasa besar dunia bang. Dan jumlah mereka itu lebih besar daripada jumlah umat Islam. Umat Islam pada ketika itu 3,000 only. Bertempur dengan 100,000. Maknanya seorang nisbah, maknanya seorang tu lawan berapa tuan-tuan nisbah? 100, 200. Wah, yang tadi satu nisbah 3 peperang Badar pun fikir 2 kali. Itu dalam Islam tuan-tuan. Peperangan ini lawan tetap lawan. Ini kalilah. Wah, terkejut tuan-tuan. Lawan tetap lawan. Sebab berpatah balik dalam peperangan itu dosa besar dalam Islam. Itu yang dia punya motor dia, lawan tetap lawan. Ini kalilah. Tuan-tuan ketawa ini kalilah ni macam dah biasa je dengan kalimah ni. Ini kalilah lawan. Pertempuran berlaku tuan-tuan. Akhirnya kita melihat umat Islam mencapai kemenangan. Allahu Akbar. Ini hebatnya Islam tuan-tuan saat peperangan berlaku, khususnya perang Badar, biasanya umat Islam mencapai kemenangan. Peperangan Buaid di Iraq yang diketuai oleh Khalid bin Walid, umat Islam mencapai kemenangan. Peperangan Ain Jalut yang diketuai oleh Tariq bin Ziyad, umat Islam mencapai kemenangan. Pembukaan Spanyol, Algeria, Libya, umat Islam mencapai kemenangan. Intifada Palestin di Baitul Maqdis, umat Islam satu puasa ataupun malam sahur tu, hari pertama dah Sharon serang kampung, satu kampung di Palestin. Maka pada ketika itu umat Islam bangun. Itu kita lawan atau tak lawan tu, tak gentar walaupun malam sahur tu. Ingat orang Islam tidur. No tidur. Bangun sahur, beribadah kepada Allah, lawan malam tu. Walaupun secara zahirnya begitu keadaannya, tapi secara moralnya umat Islam mencapai kemenangan. Moralnya kalah nombor 2 tuan-tuan yang penting lawan. Jadi tuan-tuan, perang pembukaan kota Mekah ini, Nabi masuk Mekah, rupanya dekat Jaziratul Arab ini dah dia kata umat Islam ni bukan calang-calang, bukan kalang-kalang punya orang, bukan kalang-kalang bang, memang hebat kekuatan dia. Nabi pun masuk Mekah, Nabi pun tawaf, Nabi pun baca firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya aku jadikan kamu ni laki-laki, perempuan laki-laki, dan aku jadikan kamu ini berkabilah dan berpuak-puak. Tuan-tuan, dalam masjid ni ke semua orang Selangor? Tak tuan-tuan. Orang Kelantan ada, Terengganu ada, Perak ada, Melaka ada. Kita boleh duduk dalam satu bumbung tuan-tuan ni. Ini hikmah yang dijadikan oleh Allah. Laki perempuan ini berpuak-puak ni, Kelantan, Terengganu sebagainya. Apa tujuan tuan-tuan? Lita'arafu, untuk kita kenal. Oh ni Melaka. Mana?
Selangor juga. Isteri kita kan mungkin daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada mana-mana kan. Wow, kita tahu, oh budaya kau Melaka makan asam pedas. Selama ni aku tak pernah makan pedas, asam pedas aku makan nasi ambeng je. Kahwin dengan orang Melaka baru tahu, oh asam pedas canggih ni. Nasi kerabu, memang sedap. Nasi dagang, oh lagi sedap. Baru kita tahu budaya biryani gam. Johor mari. Wah tuan-tuan, itu tujuan dita'arafu. Dan apabila Nabi sebut ayat ini, Nabi beritahu kepada penduduk Mekah pada saat itu, idhabu wa antum tulaqa. Hari ini sesungguhnya kamu hari ini merupakan orang yang bebas. Nabi tak balas tuan-tuan seperti mana yang pernah mereka buat 13 tahun. Bebas. Nabi telah memberikan pembebasan kepada mereka ini saat Nabi buka kota Mekah. Akhirnya apabila orang Mekah dengar gitu tuan-tuan, oh Nabi tak balas ya. Angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi idza jaa nasrullahi wal fath. Amat benarlah apa yang disebut oleh Allah. Dan kamu akan melihat manusia akan masuk dalam agama Allah saat pembukaan kota Mekah itu secara beramai-ramai. Ini tuan-tuan penangan yang namanya kemaafan dalam Islam ini. Penangan kemaafan ini akhirnya kita melihat orang Mekah masuk Islam beramai-ramai tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sebelum nak puasa ni, kalau boleh kita begitulah tuan-tuan ni. Kalau boleh kosong-kosong. Jangan nak raya kosong-kosong. Tak kena dah kau belasah aku, kau belasah kau. Baru nak maaf dekat raya. No tuan-tuan. Kalau boleh sebelum masuk Ramadan ini, kosong-kosong. Kena clear line dulu. Line dah clear, ibadah kita cukup sempurna insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.